Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Zulia. Baik, hari ini kita akan sambung tajuk berkaitan dengan bab yang pertama, tingkatan 4, iaitu 1.2, pembuangan bahan sisa. Okey, kita akan lihat slide yang seterusnya ini bertajuk pembuangan bahan sisa. Apa tu pembuangan bahan sisa? Bahan sisa boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu yang pertama, bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki, dan satu lagi adalah bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Mari kita lihat bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki biasanya cecair ataupun larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya, seperti bahan neutral, asid lemah dan juga alkali lemah. Bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki pula, seperti sisa pepejal, bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9, sebatang pelarut organik, bahan kimia, contoh asid, grease, minyak, cat minyak, hidrogen peroksida ataupun hidrogen peroksida, bahan toksik, logam berat, bahan sisa organik ataupun mikrob dan bangkai haiwan. Seterusnya adalah bahan buangan radioaktif, tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Bahan meruap, bahan reaktif, itu yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Tetapi jika kita nak buang dan sebagainya, prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi perlulah kita ikuti. Apa tu POS ni? Prosedur operasi standard pelupusan bagi sisa biologi. Iaitu prosedur yang kita gunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi di dalam makmal. Cuba murid-murid lihat di sini ada 4 kategori bahan sisa, iaitu kategori A, kategori B, kategori C dan kategori D. Dan jenis bahan sisa biologi bagi kategori A ialah peralatan tajam. Contohnya picagari, jarum, bilah skalpel. Bagaimana kita nak uruskannya? Menguruskan kategori A ni, masukkan ke dalam bekas khas, iaitu bekas sisa tajam. Kemudian tidak di autoclave, bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Bagi kategori B pula, contohnya adalah pepejal tidak tajam seperti sarung tangan, tisu, medium kultur. Bagaimana kita nak uruskannya? Kita bungkus dan dimasukkan ke dalam beg plastik bio bahaya, di autoclave dan dimasukkan ke dalam tong bio bahaya. Bagi kategori C, jenis bahan sisa biologi, contohnya bangkai, organ, seperti haiwan di dalam makmal, haiwan kita buat eksperimen tu, ataupun haiwan uji kaji. Bagaimana pengurusan sisa biologi ini? Kita balut, dibalut dalam bahan penyerap seperti kertas ataupun tisu, dibungkus rapi di dalam beg plastik bio bahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Dan kategori yang terakhir adalah kategori D, iaitu jenis bahan sisa biologi cecair. Contohnya darah dan juga serum. Bagaimana kita nak uruskan? Pengurusannya adalah perlu dinyah kontaminasi secara autoclave, dilupuskan secara terus ke dalam sistem gumbahan melalui sinki makmal ataupun tandas. Jadi ada 4 kategori yang perlu murid-murid tahu. Boleh? Seterusnya kita lihat satu persatu. Kategori A adalah peralatan tajam. Ini contohlah. Picagari, jarum, bilah skalpel. Kategori B, pepejal tidak tajam. Contoh sarung tangan. Kemudian ada tisu. Ada medium kultur. Kategori C pula, bangkai ataupun organ. Haiwan makmal, haiwan uji kaji. Kategori D adalah cecair, darah, serum. Dan ini adalah carta alir prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. Murid-murid boleh rujuk juga dalam buku teks. Pertama, lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul. Jadi kita perlulah tahu kategori bahan sisa tersebut, sama ada kategori A, kategori B ataupun kategori C.
Okey, kemudian sisa yang telah dijah kontaminasi itu dimasukkan ke dalam beg bayu bahaya. Kemudian sisa yang telah dibungkus itu dilabelkan dan dimasukkan ke dalam tong bayu bahaya. Tong bayu bahaya disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejuk beku sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Baik, ini adalah contoh beg bayu bahaya yang perlu kita tahu, dan biasanya kita jumpa beg ini semasa di hospital ataupun kita pergi klinik dan sebagainya. Langkah mengurus kemalangan di dalam makmal. Bagaimana kita nak menguruskan kemalangan sekiranya berlaku di dalam makmal disebabkan oleh kecuaian, kelalaian, kejadian di luar jangka atau kurang kemahiran dan pengetahuan dalam pelaksanaan eksperimen sains. Jenis kemalangan yang biasa berlaku di dalam makmal contohnya adalah terkena sepihan kaca, terkena asid atau alkali pekat, kebakaran kecil, terkena serpihan hasil daripada tindak balas logam reaktif. Contoh ada di sebelah ini. Jenis kemalangan yang biasa berlaku: termometer pecah, kebocoran gas, renjatan elektrik. Jadi itu antara kemalangan yang mungkin berlaku. Jadi semasa menjalankan eksperimen, contoh ini adalah rakan anda tertumpah sejenis bahan kimia di atas meja. Apakah yang perlu anda lakukan? Yang pertama di sini, segera memberitahu guru atau pembantu makmal. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Yang ketiga, sekat tumpahan daripada merebak menggunakan pasir untuk membentuk sempadan. Yang keempat, kaut tumpahan bahan kimia. Dan yang terakhir, buang dengan selamat. Baik, yang ini adalah sekiranya berlaku tumpahan merkuri ya. Jadi merkuri sangat bahaya kepada badan kita. Boleh menyebabkan menyerang sistem saraf, saluran pernafasan kita, pencernaan kita dan juga sistem pembiakan dan ginjal. Baik, apa yang berlaku dan apakah kemungkinan yang boleh kita lakukan? Apa perlu tindakan yang perlu kita buat sekiranya berlaku tumpahan merkuri di dalam makmal ataupun termometer pecah? Pertama, segera memberitahu guru atau pembantu makmal. Jadikan kawasan tumpah atau kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Yang ketiga, tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan tersebut. Dan yang terakhir, perlu menghubungi pihak jabatan bomba. Itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat faham dan juga dapat membuat ulang kaji pelajaran bagi tajuk ini. Sekian, terima kasih.